Global Navigation Satellite System GNSS. Seperti yang saya nyatakan pada video sebelum ini, GNSS mempunyai 5 sistem satelit, 5 jenis sistem satelit. Yang pertama ialah GPS daripada Amerika Syarikat. Yang kedua ialah GLONASS daripada Rusia. Yang ketiga ialah Galileo daripada Kesatuan Eropah. Yang keempat ialah QZSS daripada Jepun. Yang kelima ialah IDO daripada China. Sistem satelit mengorbit di permukaan bumi dan isyarat transmisi yang berterusan membolehkan pengguna, iaitu kita, menentukan atau mendapatkan kedudukan. Perkara asas ni yang maybe kita boleh jadikan sebagai contoh ialah Waze. Waze ni kita menggunakan handphone. Pada handphone kita mempunyai satu GPS di mana yang saya nyatakan sebelum ni, kita sebagai penerima, iaitu handphone tu sendiri, dapat menghantar isyarat kepada satelit dan satelit menghantarkan isyarat itu semula pada kita untuk mendapatkan kedudukan kita dengan menggunakan konsep pengiraan triliterasi antara jaringan satelit di angkasa dan juga pengguna. Kini ia kerap digunakan dalam pelbagai sektor seperti sebagai contoh pembinaan, navigasi, perancangan bandar dan sebagainya. Ini adalah produk-produk GNSS yang di pasaran yang banyak juga jabatan-jabatan kerajaan ataupun swasta yang telah membeli alat-alat ini seperti Spectra, CHC, Trimble, Topcon, South dan juga Leica dan banyak lagi jenis-jenis GNSS di pasaran. Ini adalah contoh-contoh model daripada syarikat-syarikat tertentu, tapi mereka semua menggunakan 5 sistem satelit yang sama tadi, iaitu GPS, GNSS, GLONASS dan lagi 2 itulah. Mereka menggunakan sistem satelit yang sama, tetapi alat-alat ini mempunyai spek yang berbeza lah. Sebagai contoh, saya ambil CHC ataupun South. Saya dapat tahu daripada kawan-kawan daripada industri luar dalam sektor pengukuran juga, mereka menggunakan South dan CHC ni. Mereka tak perlu pun pinpoint satu kawasan itu dengan keadaan pole tu tegak. Dengan keadaan sengit pun mereka boleh dapatkan satu kedudukan itu dengan kedudukan yang benar. Dia punya noting, easting dan juga dia punya level, mereka mendapatkan value ataupun nilai yang sebenar. Dan value tu boleh digunakan untuk tujuan kerja. Seterusnya adalah penentu dudukan GNSS. Saya akan ceritakan sedikit mengenai teknik-teknik pengukuran GNSS. Teknik-teknik pengukuran yang asas ni yang saya boleh beritahu ialah ada 4 jenis, iaitu static, fast static, kinematik dan real time kinematik. Di mana static dan fast static ni dia mempunyai ciri-ciri yang sama, di mana teknik cerapan GNSS yang dijalankan untuk mendapatkan kedudukan satu objek dengan kaedah pasca pemprosesan. Pasca pemprosesan ini maksudnya post process dalam English. Kita buat kerja dulu. Bila kita buat kerja dan kita akan bawa data-data yang kita dah serap menggunakan GPS, GNSS ni kita bawa ke dalam lab kita untuk kita proses. Ia dilakukan terhadap objek-objek yang tidak bergerak. Sebagai contoh, kita nak buat satu monumen ataupun TBM, kita nak dapatkan satu kedudukan, satu kawasan untuk jadikan rujukan bagi tapak pembinaan ataupun bagi deformation dan sebagainya. So berketepatan sehingga unit millimeter dengan menggunakan static dan juga fast static sentimeter. Apa yang membezakan dia adalah teknik tempoh cerapan yang dilakukan, di mana static kita lakukan 1 sehingga 3 jam dan juga bagi fast static kita lakukan dalam 15 minit hingga 30 minit. Apa yang menyebabkan perbezaan antara dua kaedah ini adalah bila kita menggunakan static, cerapan yang kita lakukan adalah banyak. Sebagai contoh, dalam masa 1 jam kita dapat mencerap kedudukan itu dalam masa 1 jam, iaitu 60 minit dan juga 3,600 saat. So, apa yang dimasukkan kat sini, data-data 3,600 saat ini akan dikira dan diproses untuk menghasilkan satu kedudukan final. Beza pula dengan fast static, di mana bila kita melakukan 15 minit hingga 30 minit saja, data-data cerapan yang diambil adalah sedikit. Jadi, bila apa beza antara data yang banyak dengan data yang sedikit? Of course lah, bila kita buatkan pengiraan, data yang banyak redundancy dengan menggunakan kaedah static tu banyak redundancy dan dia punya average adalah lebih tepat berbanding dengan fast static yang hanya 15 minit sahaja. So ia digunakan dalam kerja berkejiatuan tinggi, yang ini untuk pembuatan jaringan kawalan geodetik
dan juga kajian-kajian tertentu. So kita move pada teknik yang second part, iaitu kinematik dengan real time kinematik. Kinematik dilakukan di atas ke atas objek juga, dan dia memerlukan sekurang-kurangnya satu base station dan juga satu rover. Ia menggunakan tempoh serapan yang singkat, kejituan yang lebih rendah berbanding kaedah statik dan fast statik, dan ia juga sesuai digunakan melibatkan banyak titik-titik yang berdekatan antara satu sama lain. Sebagai contoh, bila kita berada di kawasan pembangunan ataupun taman permainan, kita dikehendaki untuk mendapatkan ukur ataupun ciri-ciri topografi di kawasan tersebut. So sistem GPS ni bila kita guna kinematik atau real time kinematik ni adalah lebih sesuai dan lebih laju kita gunakan, kerana ia tidak memerlukan banyak pengoperasi, ia tak memerlukan surveyor yang ramai, tak memerlukan pembantu surveyor yang ramai. Kita hanya memerlukan GPS dan juga saya kali satu base station dengan satu rover dan satu surveyor. Dia boleh berjalan untuk selesaikan kerja-kerja dia dalam masa yang singkat.